we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find a way. Apa tu buat macam stres je? Kenapa Gimi stres-stres ni? Aduh, aku tak faham lah apa kita belajar tadi. Tadi kita belajar pasal literasi. Ni aku ada tulis nota ni. Ni kita mula-mula kita belajar pasal definisi. Definisi. Kalau mengikut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, literasi bermaksud kebolehan menulis dan membaca. Kalau mengikut bahasa mudahnya, literasi ni merupakan celik huruf. Selain itu, literasi juga dimasukkan sebagai keupayaan membaca, menulis, memahami perkataan dan ayat, sama ada ayat tersebut dalam bentuk yang kompleks atau mudah. Kemudian individu tersebut dapat mengaplikasikan pengetahuan daripada membaca ayat-ayat tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. Lepas tu tadi kita ada belajar pasal kepentingan. Oh, ada kepentingan? Ya, kepentingan literasi ni penting untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Kalau kita tengok negara-negara maju seperti Jepun, kebanyakan rakyat dorang mempunyai sikap gemar untuk membaca. Seterusnya, literasi juga merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan maklumat melalui membaca. Contohnya, kalau kita belajar dengan lebih mendalam dalam literasi membaca, ada kaedah skimming dan scanning. Skimming dan scanning merupakan kaedah lah yang tepat untuk mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat. Lepas tu mereka boleh menyampaikan ilmu tersebut sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Oh, mudah je Ya, lah apa betul je. literasi ni. Oh, aku dah faham. Terima kasih Afiq. Okay, ni ada hal lah. Gerak dulu lah. Okay, bye. Bye. Kenapa pula dengan dia tu? Zat, kenapa ni? Tak, aku tengah stres ni. Tadi kita belajar literasi membaca. Aku tulis nota dah. Tapi aku tak faham juga. Tak faham juga. Kau kan dekan sen lepas kan? Cakap je aku. Boleh je. Okay. Literasi membaca ni senang je Mizan. Ya ke senang? Ya, dengar ni. Kemahiran membaca merupakan proses yang dinamik tetapi kompleks. Jadi, untuk kita kuasai kebolehan membaca ni bukanlah satu benda yang mudah. Ia perlu dijayakan dengan adanya proses pengajaran dan pembelajaran secara formal. Dalam literasi membaca ni terdapat 3 jenis. 3 je? 3 je. Tak banyak. Tak banyak pun. Yang pertama adalah peringkat prabacaan, yang kedua adalah peringkat mekanis dan yang ketiga adalah peringkat mentalis. Yang tu je. Tu je? Ha. Lah, kan literasi membaca ni susah sangat. Tak. Senang je. Senang. Terima kasih doh. Sama. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Bye. Kenapa Zan? Ada? Ya, aku tak baca dulu tu apa? Literasi apa? Itulah kau. Aku dah suruh kau baca. Literasi menulis kan kau nak baca. Aku baca Aku dah definisi kata dah, je. kau baca. Apa, jangan risau. Okey, baik. Terangkan. Jadi hari ni jadi sekarang aku nak beritahu kat kau literasi menulis tu apa. Literasi menulis ni kalau ikut peringkat literasi bahasa, dia berada di peringkat yang paling akhir. Kan ada dua kan? Ada ni yang peringkat kedua lah maksudnya itu literasi menulis. Literasi menulis ni kalau nak didefinisikan ianya adalah sebagai
kecekapan dalam bahasa bertulis. Bahasa bertulis tu tulisan. Jadi literasi menulis ni adalah suatu kemahiran asas yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh semua murid. Menurut Mahzan Arsyad tahun 2013, dia bagi tahu kemahiran menulis ni adalah salah satu kemahiran yang penting untuk melahirkan seseorang pelajar tu dapat memperkembangkan akal dan pemikiran melalui penulisan. Sebab itulah nama dia literasi menulis. Literasi menulis ni dia adalah perkara yang paling asas dalam kehidupan moden. Zaman sekarang ni benda ni penting. Dia paling asas, sebab tu kan penting. Kerana apa? Kerana hubungan sama manusia, sama ada dalam bentuk individu atau kerjaya, menjadikan keupayaan menulis semakin penting. Tujuan dia ada banyak. Aku nak beritahu dua je lah kat kau. Nak senang ingat kan, esok ada kuis. Yang pertama adalah untuk melatih pergerakan otot tangan dan jari kanak-kanak semasa menulis setiap huruf. Barulah lembut tangan kau nak tulis. Dan yang kedua, dapat melahirkan idea dan pendapat mereka berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Jadi sekarang dah faham literasi menulis tu apa? Faham dah kan? Nanti balik kau baca lagi. Jangan lupa Okey. Nanti semoga berjaya esok. Jap. Sekarang jom kita tengok video berkenaan dengan peringkat pra-menulis. Sebelum tu, saya nak ceritakan apa itu peringkat pra-menulis. Peringkat pra-menulis merupakan peringkat yang paling asas yang perlu dikembangkan oleh kanak-kanak sebelum mereka boleh menulis. Kemahiran ini menyumbang kepada keupayaan kanak-kanak memegang, menggunakan pensel dan kebolehan melukis, menulis, menyalin dan juga mewarna. Baiklah, sekarang jom kita tengok video ini. Wah, tengah buat apa ni? Tengah lukis apa tu? Ni lukis kereta. Kereta? Oh, kereta yang macam kat depan tu ke? Oh, bagus. Apa lagi tu? Ni rumah. Oh, rumah. Rumah Cantik keluarga lah. saya. Oh, besarlah rumah awak. Bagus. Yes. Jadi, kita boleh lihat bahawa kanak-kanak ini telah menunjukkan satu proses pembelajaran dan pembesaran yang amat baik. Kanak-kanak ini telah menjalani proses peringkat kemahiran menulis yang pertama, iaitu peringkat pra-menulis. Sebelum saya melanjutkan penerangan saya berkenaan dengan peringkat pra-menulis, mari kita lihat video ini. Dah tengok video tadi? Sekarang, saya ingin memberikan justifikasi yang saya dapati setelah saya melihat video tadi. Yang pertama, terdapat beberapa aktiviti yang telah dilakukan oleh cikgu terhadap kanak-kanak, iaitu antaranya adalah memasukkan straw ke dalam tali, menyepit kotak menggunakan penyepit baju, menebuk kertas menggunakan penebuk kertas, mencari guli di dalam dos, mengambil barang menggunakan penyepit dan banyak lagi. Jadi, justifikasi yang saya dapati setelah saya melihat aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan itu ialah guru tersebut menggunakan aktiviti motor halus. Aktiviti motor halus merupakan koordinasi otot-otot kecil di tangan, jari dan pergelangan tangan dan yang membolehkan pergerakan dan kawalan yang tepat. Mereka memerlukan kekuatan, koordinasi tangan mata, kawalan motor halus, deria sentuhan dan ketangkasan yang baik. Jadi, aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan oleh guru tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan, meningkatkan kemahiran tulisan tangan dan menyokong perkembangan kognitif. Jadi, justifikasi yang seterusnya adalah saya dapati bahawa memupuk dan mengembangkan kemahiran motor halus ni adalah penting untuk kanak-kanak.
Ianya membantu untuk melaksanakan tugas seperti menulis, melukis, membutang pakaian dan perkara-perkara yang lain. Baiklah, saya bergerak kepada yang kedua iaitu aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh guru tersebut iaitu aktiviti sensori motor. Saya dapati bahawa di dalam video tersebut guru-guru telah melaksanakan beberapa aktiviti antaranya ialah wheelbarrow, messy play, push up, bermain di taman permainan dan banyak lagi. Berikut merupakan contoh-contoh bagi aktiviti sensori motor. Sensori motor adalah aktiviti yang boleh membantu merangsang perkembangan diri anak-anak. Seperti contoh dari sentuhan, bau, rasa, lihat dan dengar. Selain itu, aktiviti sensori motor ini adalah penting untuk perkembangan diri anak-anak, terutamanya kanak-kanak yang berusia bawah daripada 2 tahun. Aktiviti ini wajar dilakukan, pada pandangan saya, aktiviti ini wajar dilakukan kepada murid atau kanak-kanak yang masih lagi baru mula ingin belajar menulis. Jadi kemahiran ini mungkin dianggap biasa oleh orang lain, namun kegagalan untuk menguasai kemahiran ini mampu memberi impak yang negatif, mampu memberi impak yang positif, antaranya keyakinan diri, keupayaan berdikari, penjagaan diri dan lain-lain lagi. Dan yang terakhir adalah aktiviti pramenulis yang dilakukan oleh guru tersebut terhadap kanak-kanak. Aktiviti yang dilakukan ini terdapat pada minit yang kedua di dalam video tersebut. Aktiviti pramenulis ini adalah latihan otot-otot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid-murid dari awal lagi. Ianya bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas iaitu huruf-huruf dan dengan kemas dan jelas. Pelajaran tulisan yang dirancang haruslah sistematik, bertitik tolak daripada aktiviti pramenulis yang berbentuk bebas. Antara aktiviti yang telah dilakukan oleh guru tersebut antaranya adalah membuat maze, menyambung titik-titik yang akan membentuk garisan menegak, melintang dan menyerong. Justifikasi yang saya dapati adalah aktiviti itu dilakukan untuk mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik, menyuburkan minat suka menulis atau mengarang dan melatih kanak-kanak untuk mengemaskan tulisan. Jadi itu sahaja justifikasi yang saya dapati setelah saya menganalisis video pengajaran yang saya tunjuk sebentar tadi. Sekarang mari kita tengok video yang berkaitan dengan menulis peringkat mekanis. Tetapi sebelum tu saya akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang peringkat tersebut. Kemahiran menulis secara mekanis merupakan kemahiran peringkat awal yang perlu dikuasai agar para pelajar dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Aktiviti-aktiviti tulisan seperti membuat corak, menekap dan membentuk huruf adalah penting untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar pelajar-pelajar dapat menguasai kemahiran selanjutnya seperti menulis suku kata, rangkai kata dan sebagainya. Okey, sekarang jom kita tengok video. Ni buat apa ni? Tengah sambung titik-titik. Cantik. Dah pandai tulis. Pegang pensel pun cantik dah. Teruskan. Kanak-kanak tersebut menunjukkan satu peringkat di mana dinamakan peringkat mekanis. Peringkat mekanis merupakan peringkat selepas pramenulis. Dalam peringkat ini, kanak-kanak menunjukkan perkembangan di mana mereka sudah pandai untuk memegang pensel dan seterusnya. Seterusnya saya akan memaparkan satu video yang saya peroleh daripada YouTube. Sebelum kita menulis, cikgu akan ajar kamu cara memegang pensel dengan betul. Okey, ini tangan kamu. Kita akan menggunakan 3 jari sahaja, iaitu jari ibu, telunjuk dan jari tengah. Okey, pegang pensel menggunakan jari ibu dan jari telunjuk. Kemudian pensel diletakkan pada jari tengah. Ya, beginilah cara memegang pensel yang betul. Pegang pensel mengikut keselesaan kamu semasa. Huruf yang pertama ialah huruf Z. Okey, kita perlu menulis huruf Z yang pertama.
Okey, huruf Z. Letakkan pensel di tengah, tarik ke tepi untuk membuat palang, di atas tarik ke bawah. Sekarang saya akan menerangkan justifikasi yang saya dapati selepas menonton video tadi. Justifikasi yang pertama ialah guru tersebut telah menunjukkan kaedah yang betul. Berdasarkan video yang telah ditonton, guru menunjukkan cara memegang pensel dengan betul. Perkara tersebut merupakan hal yang penting bagi memastikan murid dapat menulis dengan kemas dan selesa. Selain itu, guru juga menunjukkan kaedah menulis abjad dengan rapi serta teknik yang betul. Guru menunjukkan satu persatu cara bagi menghasilkan penulisan yang kemas dan rapi. Bagi justifikasi yang kedua ialah suara yang jelas serta mudah difahami. Untuk pengetahuan umum, menulis peringkat mekanis diajar kepada murid yang berusia seawal 5 hingga 7 tahun. Oleh itu, guru perlulah menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah difahami. Seterusnya, guru berinteraksi bersama murid walaupun melalui rakaman video. Di akhir rakaman tersebut, guru menyediakan tugasan yang perlu dilakukan oleh murid untuk mempraktikkan segala yang diajar oleh guru. Perkara tersebut merupakan salah satu interaksi yang boleh dilakukan oleh guru melalui rakaman video. Yang keempat ialah guru menggunakan teknologi kini dengan baik. Walaupun pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan tidak menggunakan bahan bantu mengajar BBM atau alat bantu mengajar ABM yang menarik, tetapi guru memuat naik rakaman pengajaran tersebut di platform yang tepat. Ia membolehkan murid mengulang kembali video tersebut sehingga mereka memahaminya. Dan yang terakhir ialah dari segi negatif. Yang terakhir ialah guru tidak menggunakan ABM atau BBM yang menarik. Hal ini membuatkan murid berasa bosan ekoran tiada aktiviti atau rakaman yang menarik. Berdasarkan rakaman yang telah ditonton, guru hanya mengajar tentang teori dan kaedah yang betul. Pengajaran tersebut sesuai digunakan dalam kalangan pelajar dewasa. Itu sahaja untuk peringkat mekanis. Sekarang, ia akan diteruskan dengan peringkat mentalis. Jap. Sebelum kita tengok video berkenaan dengan peringkat mentalis, jom kita kenal apakah itu mentalis. Baik, mentalis merupakan peringkat menulis yang merupakan latihan menulis yang sebenar. Peringkat ini melahirkan fikiran secara bertulis. Setiap murid telah menguasai kemahiran menulis setiap abjad dan membina ayat-ayat sendiri. Sebagai contoh, menulis ayat yang ditunjukkan oleh guru kemudian menggalakkan mereka menulis dengan ayat sendiri. Sekarang, jom kita tengok video peringkat mentalis. Dah pandai ayat lah. Dah pandai dah. Wah, siap ada dengan peta writing lagi. Cikgu ajar hari tu. Wah, bagus. Teruskan. Baik, ini menunjukkan perkembangan daripada mekanis kepada mentalis. Jadi sebelum saya teruskan dengan mentalis, mari kita tengok dahulu video ini. Potensi kawasan jalan negeri. Okey, boleh majukan apa yang okey, awak tulis kat sini kegiatan serta pertanian.
Ambil pada sungai di Malaysia buat air negara itu. Penggunaan harian. Contoh. Dah ada. Tengok. Ni. Ni macam bukan air tadi tak? Bukan air. Boleh nampak ni. Yang paling pertama dapat menyiapkan betul-betul ni. Okey, pelajar, kamu sudah tahulah sebab Dah tengok video tadi? Okey, baiklah. Jadi saya akan teruskan dengan memberikan justifikasi berdasarkan video yang telah saya paparkan sebentar tadi. Baik, dalam video tersebut, aktiviti yang dilakukan adalah murid dikehendaki untuk menyelesaikan satu peta aiting berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru kepada ketua kumpulan. Dalam aktiviti ini, murid dikehendaki membina ayat sendiri dalam peta aiting tersebut. Baik. Pertama sekali, saya akan teruskan dengan memberikan justifikasi dari aspek yang positif. Baik, kaedah yang digunakan dalam aktiviti ini adalah sangat menarik kerana menggalakkan murid untuk berfikir tentang isi yang perlu ditulis dalam peta aiting tersebut. Selain daripada itu, murid juga dapat mengaplikasikan apa yang dibaca dengan hanya menulis isi penting sahaja di dalam peta aiting tersebut. Justru itu, dalam aktiviti ini, ia menggalakkan murid untuk menggunakan kreativiti seperti menggunakan kertas warna serta tulisan yang ditulis jelas dan mudah dibaca untuk memastikan peta aiting tersebut kreatif dan menarik. Selain itu, murid juga dapat menggunakan kaedah memadankan gambar berdasarkan isi penting yang telah ditulis di dalam peta aiting tersebut bagi menunjukkan kreativiti mereka dalam peta aiting tersebut. Jadi dalam video ini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator di mana guru hanya perlu membimbing mereka melakukan aktiviti tersebut. Okey, jadi saya akan teruskan dengan aspek negatif. Untuk aspek negatif pula, murid akan mudah untuk bergaul sesama mereka kerana guru kurang memberikan perhatian di dalam aktiviti yang diberikan. Selain daripada itu, apabila akan wujud jurang antara murid yang pandai dan juga murid yang tidak pandai kerana mereka akan dipinggirkan dan tidak akan dipinggirkan semasa perbincangan dalam kumpulan. Baik, saya rasa itu sahaja justifikasi yang saya dapati dalam video tersebut. Jadi, Itu sahaja video dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bye. Muka